Tes cubaan suara 1 2 3. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah lana sudurana wa yassir lana wa halul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlina. Bismillahi ma syaa Allah la yasuqul khaira illa Allah. Bismillahi ma syaa Allah la yasrifu su'a illa Allah. Bismillahi ma syaa Allah ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillahi ma syaa Allah la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'. Alhamdulillah, dengan kasih sayang Allah SWT kita dapat bertemu sekali lagi. Moga-moga kita sama-sama mendapat manfaat di perkongsian tengah hari ini. Dan saya doakan kepada rakan-rakan, sahabat-sahabat sekian, tuan-tuan dan puan-puan, sentiasa menjaga kesihatan dan moga-moga Allah memberikan kesihatan kepada kita berpanjangan insya-Allah, dan Allah jauhkan kita dan ahli keluarga kita ini daripada wabak coronavirus ini insya-Allah. Allahumma ya dafi'al bala wa ya dafi'al fahsya wa ya dafi'al waba. Ya Allah, jauhkan kami daripada bala bencana. Ya Allah, pertahankan kami, jagakan kami daripada wabak ini ya Allah, dan jauhkanlah kami daripada sifat-sifat keburukan ya Allah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kita nak sambung sedikit perkongsian kita berkenaan dengan selawat nariyah, yang mana selawat nariyah ini insya-Allah kita amalkan. Moga-moga kita mendapat manfaat daripada pembacaan selawat nariyah ini. Jadi sebelum kita teruskan lagi, marilah sama-sama kita baca selawat nariyah ini sebanyak 3 kali supaya kita sama-sama mendapat manfaat daripada selawat ini dan keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihil uqadu wa tanfariju bihil qurabu wa tuqda bihil hawaiju wa tunalu bihil raghaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwajhihil karim wa ala alihi وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد
دين الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. Alhamdulillah. Ya Allah, kami bertawassul dengan keberkatan baginda Nabi SAW. Ya Allah, moga-moga Engkau angkatlah wabak ini, Ya Allah, yang kami dengar pada hari ini, Ya Allah, akan melalui saat getir dan mungkin akan menjadikan negara kami ini dalam keadaan darurat, Ya Allah. Ya Allah, kami bertawassul dengan keberkatan baginda Nabi SAW. Ya Allah, angkatlah wabak ini, Ya Allah, kembalikan negara Malaysia ini dalam keadaan sedia kala, Ya Allah. Ampunkan dosa-dosa kami, Ya Allah. Kami bertaubat di atas kesalahan-kesalahan kami, Ya Allah. Jauhkan kami daripada wabak ini dan ahli keluarga kami juga, Ya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Jadi kita terus masuk kepada perkongsian kita. Kita masih lagi berada di kalimah yang kedua dalam selawat nariyah, iaitu watan faridu bihil kurab, iaitu apa? Segala kesusahan dapat tersingkap disebabkan Nabi SAW. Kita nak tengok dalil yang keempat. Dalil yang keempat ni, apakah dalil yang menunjukkan kita dibolehkan membaca selawat nariyah ini? Maka dalil keempat bagi permintaan kita yang kedua, wa tanfariju bihil kurab. Apa dalil yang menyokong perkataan wa tanfariju bihil kurab? Baik. Dalil yang keempat ini juga merupakan hadis Nabi SAW, yang mana Rasulullah SAW juga menjadi wasilah. Wasilah ni seperti mana yang saya bacakan tadi. Ya Allah, kami bertawassul kepada Rasulullah SAW. Kami bertawassul dengan keberkatan yang ada pada baginda Nabi SAW. Ya Allah, dan Engkau sajalah yang layak menghapuskan wabak ini. Kita bertawassul dengan keberkatan baginda Nabi SAW. Maka dengan Rasulullah SAW itu menjadi wasilah, maka terlepasnya seluruh umat manusia dari kesusahan pada waktu hari kiamat kelak. Subhanallah. Ini satu hadis yang kita nak baca, yang mana guru kami menulis ini kerana Rasulullah lah nanti di akhirat nanti umat manusia ini akan terlepas daripada diseksa di hari kiamat nanti. Ketika berada di padang mahsyar. Sebab pertolongan tersebut Nabi SAW akan dipuji oleh seluruh umat manusia di padang mahsyar. Ini bertepatan dengan nama Nabi sendiri, iaitu Muhammad. Dan Muhammad ni maksudnya orang yang paling banyak memuji Allah SWT. Dan Ahmad adalah orang yang paling banyak dipuji oleh Allah SWT. Maknanya Allah banyak memuji baginda Nabi SAW. Maka disebab keberkatan ini, disebabkan pertolongan Nabi SAW kepada umatnya di hari kiamat nanti, akan menyebabkan baginda Nabi SAW ini akan dipuji oleh sekalian manusia di padang mahsyar. Bukanlah Nabi nak benda tu, tetapi ini bandat kemuliaan yang Allah berikan kepada Rasulullah SAW. Maka hadis ini berbunyi, qala al-muallifu rahimallahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulubihi fi darain amin ya rabbal alamin. An Abdullah ibn Umar
رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الشمس تدنو يوم القيامة حتى يبلغ العرق نصف الأذن فبينهم كذلك استغاثوا بآدم ثم بموسى ثم بمحمد صلى الله عليه وسلم فيشفعوا ليقضى بين الخلق فيمشي حتى يأخذ بخلقه الباب فيومئذ يبعثه الله مقاما محمودا يحمده أهل الجمع كلهم. Daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Ni anak kepada Saidina Umar Al-Khattab. Nabi SAW bersabda, sesungguhnya matahari akan mendekatkan pada hari kiamat sehingga keringat akan sampai kepada separuh telinga. Subhanallah, ini antara keperitan yang kita akan lalui semasa kita disuruh oleh Allah Ta'ala untuk bergerak ke padang mahsyar. Maka ketika manusia dalam keadaan demikian, mereka beristighasah. Beristighasah ni apa? Meminta pertolongan kepada Nabi Adam. Setiap Nabi Allah beri mandat kepada mereka untuk memberi syafaat kepada kaum mereka sendiri. Tetapi di akhirat nanti ada suatu ketika dalam satu keadaan yang mana Nabi Adam, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Isa tidak boleh memberi syafaat kepada manusia, maka mereka berkata ruh ilal Muhammad. Maka nabi-nabi ini akan berkata pergilah berjumpa dengan Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kerana di situ ada satu benda yang Allah berikan kemuliaan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu Nabi boleh memberi syafaat kepada seluruh manusia dengan syafaat uzma. Syafaat uzma ni syafaat yang besar. Allah berikan kepada Rasulullah untuk menolong kaum manusia ini. Maka ketika kita nak pergi ke padang mahsyar, matahari yang dulu kita duk dengar daripada ustaz-ustaz mengatakan matahari ini jaraknya sejengkal, memang benar ini hadisnya, yang mana sehingga keringat ataupun peluh yang keluar daripada tubuh badan manusia ketika itu, sehingga dia umpama lautan yang dalamnya seumpama dalamnya lautan peluh dan keringat manusia ketika itu, sehingga mencecah separuh daripada telinga. Maknanya mencecah separuh daripada telinga. Maknanya orang yang beriman dengan Allah Subhanahu Taala, maka Allah akan tolong. Maka yang orang biasa-biasa ni kurang amalannya, maka dia akan menghadapi keadaan itu. Kecuali ada satu hadis Nabi SAW yang mana Nabi menyebut orang yang muazzin ni, orang yang menjadi tukang azan di masjid ataupun surau, Allah akan panjangkan tengkuknya. Dikatakan, kalau tak silap saya, dikatakan oleh para ulama sehingga mencecah ke langit pertama. Subhanallah, jarak antara langit pertama dengan bumi adalah 500 tahun perjalanan. Jarak daripada langit yang pertama nak pergi ke langit kedua 500 perjalanan, kata guru kami. Maka mereka ini orang yang menjadi tukang azan di masjid ataupun surau, dia terselamat daripada kelemasan peluh dan keringat sendiri. Berjuta-juta manusia ketika itu Allah hidupkan untuk pergi ke padang mahsyar. Padang mahsyar adalah tempat timbangan amalan-amalan seluruh manusia. Seorang-seorang diinterview oleh Allah Subhanahu Taala untuk ditimbang amalan kita. Subhanallah, ini keadaan kita yang akan berlaku di padang mahsyar. Kalau kita dapat, kita mohon satu pekerjaan, tiba-tiba kita lulus, permohonan kita tu lulus dan dipanggil pada tarikh tertentu untuk kita ditemu duga oleh pegawai jabatan yang kita mohon untuk minta kerja tu. Maka kita pun jadi gelabah. Tetap juga kita jadi gelabah. Kerana apa? Sebelum ni kita tidak pernah merasa interview daripada siapa-siapa pun.
Jadi kita automatik mesti akan jadi gelabah, tu tak cukup lah, nak kena baca ni tak habis lagi ulang kaji, takut-takut dia tanya pula soalan ni, maka kita pun gelabah. Antara manusia dengan manusia pun kita rasa takut, apatah lagi di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan kena faham, bila saya sebut di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, manusia semasa di yaumul qiyamah dia akan duduk dengan ada tempat, tetapi Allah bukanlah maknanya Allah berada di hadapan kita itu, tetapi Allah dia ada tanpa tempat. Kita akan dihisap oleh Allah Subhanahu Taala ini dengan keadaan Allah Subhanahu Taala ini tanpa tempat. Sebab tempat ini Allah yang menjadikan, maka mustahillah Allah bergantung kepada tempat, kerana tempat ini juga makhluk Allah Subhanahu Wa Taala. Mustahil Allah nak bergantung dengan ataupun Allah berhajat kepada makhluknya. Jadi inilah keadaan kita di yaumul qiyamah nanti, yaumul akhirat nanti, yang akan dihitung oleh Allah satu persatu setiap penjuru amalan yang kita lakukan, maka dihitung oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ketika itu manusia ini akan bergerak kepada Nabi Adam. Kemudian Nabi Adam pun cakap kata lahal-lahal. Dalam hadis yang lain kita baca bahawa nabi-nabi yang kita akan jumpa dengan mereka ini, mereka tak mampu. Mereka mengatakan bahawa pada hari ini Allah tidak mengizinkan aku untuk memberi syafaat kepada manusia. Maka pergilah kamu kepada Nabi Ibrahim. Maka setelah pergi kepada Nabi Ibrahim pun jawab sama seperti Nabi Adam AS. Nabi Ibrahim pun kata pergilah kamu kepada Nabi Musa. Nabi Musa pun jawab seperti Nabi Adam dan Nabi Ibrahim. Maka bergeraklah kamu kepada Nabi Isa. Bila Nabi Isa juga jawab benda yang sama seperti Nabi Adam, Musa dan Nabi Ibrahim, maka pergilah berjumpa dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maksud syafaat uzma, Nabi akan menampung, akan mohon sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala, memohon kepada Allah Taala supaya menyelamatkan manusia ini daripada diazab di dalam api neraka. Subhanallah. Kata guru kami, syafaat Nabi SAW ini keberkatannya sangat besar, sehingga kan kata guru kami, bahkan orang yang telah masuk di dalam neraka pun apabila Nabi sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala, memohon kepada Allah Taala supaya diampunkan dosa orang yang telah masuk dalam neraka itu, dengan pertolongan ini, dengan sujudnya Nabi kepada Allah Taala, maka Allah keluarkan. Ketika tu orang tu duduk dalam neraka, tiba-tiba Nabi tengok itu umat dia, maka Nabi sujud dan mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala, lalu dengan takdir Allah Taala, semua ini dalam ilmu Allah Subhanahu Wa Taala, dengan takdir Allah SWT, Allah keluarkan dia, manusia tersebut dari dalam neraka dan dimasukkan ke dalam syurga disebabkan keberkatan syafaat baginda Nabi SAW. Bahkan orang yang sebelum masuk ke dalam neraka pun Nabi selamatkan. Jadi sama ada orang itu berada di dalam neraka memang dah masuk dalam neraka ataupun tidak sebelum masuk dalam neraka, maka Nabi dengan syafaat Nabi ini dapat membantu manusia tersebut daripada dicampakkan ke dalam neraka ataupun daripada manusia itu duduk lebih lama dalam neraka Allah yang kekal abadi ini. Jadi macam mana kita nak dapat keberkatan daripada Nabi SAW, kita nak dapat pertolongan syafaat daripada Nabi SAW dengan perbanyakkan selawat ke atas baginda Nabi SAW. Salah satunya sirah ataupun lafaz yang tuan-tuan dan puan-puan boleh baca untuk kita amalkan adalah selawat nariyah ini, ataupun kalau tak tahu, bacalah yang sependek-pendek selawat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ataupun seafdal selawat adalah selawat ke atas junjungan besar Nabi SAW, seperti mana kita membaca selawat ketika kita membaca tahiyat akhir. Jadi itu seafdal selawat. Dan ada satu lagi perkongsian yang saya nak kongsikan kepada tuan-tuan, bahawa ada dalam satu hadis Nabi SAW, Nabi menyebut barang siapa yang mendengar azan, orang tengah azan, dia mendengar azan tersebut dan dia menjawab azan tersebut, kemudian dia tamatkan azan itu dengan membaca doa
doa selepas azan. Nabi kata, siapa yang menamatkan azan itu dengan membaca doa selepas azan, maka tidak ada benda lain yang aku akan berikan kepadanya melainkan adalah syafaat aku. Ini antara kata guru kami Syekh Ahmad Fahmi Zamzam, mengatakan bahawa ini salah satu tiket untuk kita dapat syurga Allah yang kekal abadi, untuk kita dapat syafaat Nabi SAW. Hari ini orang nak balik ke kampung tak boleh dah. Orang nak balik dari kampung, nak balik bercuti di rumahnya tak boleh dah, sebab cuti PKP, Perintah Kawalan Pergerakan. Tiket tak boleh nak beli, ataupun disebabkan bas tak jalan dah. Sebab apa? Disebabkan virus ini. Tetapi di akhirat nanti, macam mana sekalipun ancaman, macam mana sekalipun dugaan yang kita akan hadapi di yaumul qiyamah, dengan sebab keberkatan Nabi SAW, dengan sebab cintanya Nabi kepada umatnya, maka syafaat Nabi itu akan menolong manusia ini untuk balik ke kampung yang kekal abadi, iaitu syurga Allah yang penuh dengan nikmat yang kekal abadi dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Maka setelah kita berjumpa nabi-nabi ini, maka akhir sekali kita akan berjumpa dengan Nabi SAW. Maka beliau akan memberikan pertolongan agar supaya ditetapkan keputusan di antara makhluk. Lalu ia berjalan hingga mengambil bundaran pintu. Pada hari itulah Allah mengutuskannya pada darjat yang terpuji dan yang akan dipuji oleh seluruh manusia yang berkumpul pada waktu itu. Maknanya pada waktu itu Nabi akan tolong semampu boleh. Dengan keberkatan Rasulullah, Nabi akan tolong sungguh-sungguh manusia ketika itu dalam keadaan getir. Rasulullah tak pernah buat dosa. Rasulullah tidak akan dihisap oleh Allah Ta'ala, kerana ini adalah kekasih Allah Subhanahu Ta'ala. Bukanlah Allah pilih kasih, tetapi inilah keadaan. Walaupun Rasulullah ini telah mendapat pingat daripada Allah SWT dengan gelaran Habibullah, tetapi ada satu peristiwa apabila ditanya oleh sahabat Nabi, dan ditanya sebahagian isteri Nabi bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, aku tengok engkau ini sampai bengkak-bengkak kaki, bangun malam tak tidur." Ulama mengatakan Nabi ini hanya tidur pada mata, pada jasad, tetapi hati Nabi tetap berzikir kepada Allah Ta'ala. Sehingga bengkak-bengkak Nabi bangun pagi untuk bermunajat kepada Allah Ta'ala. Sedangkan Allah telah mengampunkan dosa engkau ya Rasulullah sejak dari engkau lahir, dan hari ini dan akan datang pun Allah dah ampunkan dosa-dosa engkau. Kenapa engkau bersusah payah bermunajat kepada Allah SWT ya Rasulullah? Maka sahabat Nabi itu pun bertanya sebegitu kepada Rasulullah. Maka Rasulullah pun menjawab, "Adakah salah aku nak menjadi hamba yang sangat bersyukur kepada Allah Ta'ala?" Ini Nabi SAW, Nabi kata begitu. Jawapan Nabi macam mana? Nabi kata, salah ke aku nak bermunajat kepada Allah Ta'ala? Aku nak jadi seorang hamba yang sangat bersyukur kepada Allah Ta'ala. Nabi yang telah diampunkan oleh Allah Ta'ala dosanya yang dahulu, dosanya yang ketika zaman Rasulullah hidup, dan dosanya yang akan datang, Allah dah ampunkan semua. Tetapi Nabi masih bermunajat kepada Allah Subhanahu Taala. Jadi pada waktu ini, pada ketika yang saat yang getir ini, apakah kesalahan kita yang kita buat sehingga Allah mendatangkan ujian kepada kita ini dengan wabak coronavirus ini? Dan salah ke tidak kita ini lebihkan waktu cuti yang kita ada hari ini untuk belajar ilmu fardu ain, untuk kita bermunajat kepada Allah Subhanahu Taala, untuk kita membuat baik kepada anak-anak dan isteri-isteri. Tak salah kita gunakan masa yang ada ini untuk kita banyakkan zikir kita kepada Allah Subhanahu Taala, banyakkan istighfar kepada Allah Subhanahu Taala. Moga-moga dengan istighfar kita itu Allah mengampunkan dosa-dosa kita ini, dan Allah angkat wabak ini, dan Allah jauhkan wabak ini daripada Malaysia dan kehidupan kita, insya-Allah. Maka ketika itulah Nabi SAW menolong umat manusia. Jadi
dalil ini membuktikan bahawa sebabnya Nabi ada, sebab Allah wujudkan Nabi kepada manusia ini, sebab untuk menolong manusia ini keluar daripada kesusahan kepada kesenangan, keluarkan manusia daripada kezaliman kepada kebaikan, keluarkan manusia ini daripada kejahilan kepada berilmu. Sebab itu Rasulullah SAW ini sebut dalam satu hadis, utlubul ilma faridatan ala kulli muslim, yang mana belajar ilmu ni kefarduan ke atas setiap muslim. Rasulullah dah berpayah-payahan untuk kita untuk sampaikan dakwah baginda, tetapi kita buat indah tak indah terhadap ilmu-ilmu yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kerana ilmu ini yang menyebabkan juga kita akan masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu taala. Moga-moga dengan kita belajar, kita mendengar ini, Allah angkat wabak ini, Allah jauhkan wabak ini daripada keluarga kita, insya-Allah. Dan ini juga dalil yang membolehkan, menunjukkan kita ni dibolehkan untuk membaca selawat nariah, kerana kehadiran Rasulullah SAW tidak ada lain sebabnya melainkan adalah untuk menolong manusia di dunia dan di akhirat. Ini janji Rasulullah SAW, yang mana Rasulullah akan bantu umat manusia sehingga manusia ini dapat dikeluarkan daripada azab Allah kepada nikmat Allah yang kekal abadi. Allah menjadikan, kita perlu difahami sini bahawa Allah jadikan neraka ini bukan menunjukkan Allah itu maha zalim, na'udzubillahi min zalik, dan bukanlah menunjukkan ketidakadilannya Allah Subhanahu taala kepada hamba-hambanya, tetapi Allah menjadikan pahala dan dosa, Allah menjadikan syurga dan neraka ini menunjukkan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang tidak melakukan kerja akan dimarahi oleh bosnya di dalam satu institusi ataupun jabatan pekerjaan. Apatah lagi kita ini sebagai hamba yang diperintahkan oleh Allah untuk melakukan sesuatu, tiba-tiba kita tidak melakukannya, maka tetap juga Allah akan marah. Kerana apa? Allah telah memberi larangan, Allah telah memberi suruhan kepada hamba-hambanya untuk hamba-hambanya lakukan dan tinggalkan apa yang telah diharamkan. Maka hamba-hambanya tidak buat, tidak mengikut apa yang disuruh dan membuat apa yang dilarang, maka bolehlah Allah itu untuk marah kepada hamba-hambanya di yaumul akhirah. Jadi itu bukan menunjukkan Allah ini maha zalim. Hadis yang seterusnya yang menunjukkan kita boleh membaca selawat nariah ini, iaitu pertolongan Rasulullah SAW dalam melepaskan diri dari kesusahan tidak hanya dilakukan kepada manusia, tetapi juga dilakukan kepada makhluk haiwan yang tidak berakal. Rasulullah SAW ini, kedatangan Rasulullah SAW ini bukanlah Rasulullah ini diutuskan untuk menyelesaikan masalah untuk golongan manusia saja, tetapi Allah sebut seperti mana kita telah bacakan dalil sebelum ini daripada Al-Quran, yang mana Allah telah menyebut bahawa wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, maka telah aku utuskan seorang manusia di kalangan Rasul, iaitu Muhammad SAW ini sebagai pembawa rahmat kepada alam ini. Bila disebut rahmatan lil alamin, laisa rahmat lil insan faqat, bukanlah menunjukkan bahawa Rasulullah datang ini membawa rahmat kepada manusia saja, tetapi rahmatan lil alamin menunjukkan Rasulullah ini membawa keberkatan untuk sekalian alam. Maka di sini hadis yang seterusnya nak ceritakan bahawa kedatangan Rasulullah SAW itu bukanlah keberkatannya ditumpang hanya untuk manusia saja, tetapi keberkatan Rasulullah SAW itu dikongsi bersama daripada kalangan haiwan-haiwan dan binatang-binatang. An Abdullah ibni Ja'far radhiyallahu anhuma qala ardafani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khalfahu zatal yawm fa asarra ilayya hadithan la uhaddithu bihi ahadan minan nas fadakhala haitan li rajulin minal ansar fa idzan jamalun
falamma ra'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam hanna wa zarafat ainahu fa'atahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam famasahu difrahu fasakata faqala man rabbu hadzal jamal liman hadzal jamal fajaa fatan minal ansari faqala li ya Rasulullah faqala afala tattaqillah fi hadhihi al-bahimati allati mallakallahu iyyaha fa innahu syakka ilayya annaka tuji'uhu wa tud'ibuhu. Daripada Abdullah bin Ja'far radhiyallahu anhu, pada suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memboncengkan aku di belakangnya. Beliau membisikkan sesuatu kepadaku yang tidak akan aku ceritakan kepada sesiapa pun. Subhanallah. Ini ada seorang sahabat, dia menaiki kenderaan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu ketika Rasulullah bisik kepada sahabat yang menunggang bersama Rasulullah. Maka tengok sahabat ini dia betul amanah kepada kata-kata Rasulullah. Kalau Rasulullah kata jangan sebarkan benda ini kepada manusia, maka kita tengok di sini begitulah sifat sahabat yang dididik oleh Rasulullah SAW. Mereka ini begitu amanah kepada Rasulullah SAW, sehingga dia sebut dalam hadis ini, sahabat ini sebut di dalam hadis, iaitu Abdullah bin Ja'far ini disebut dalam hadis yang mana aku tidak akan ceritakan kepada sesiapa pun apa yang Nabi bisik kepada aku. Subhanallah, sifat ini di akhir zaman ini kurang sangat. Bahkan boleh jadi sifat amanah terhadap manusia ini sangat tidak ada dah sekarang. Kadang-kadang yang para ustaz-ustaz pun tidak berlaku amanah terhadap ilmunya. Termasuk kita takut yang sampaikan ini juga termasuk dalam golongan itu. Kerana antara golongan yang Allah akan azab awal-awal adalah golongan yang menyampaikan dakwah, tetapi di dalam dakwahnya penuh dengan penipuan. Subhanallah, kita minta diri kita dan siapa-siapa pun jauh daripada sifat yang tidak amanah ataupun sifat khianat ini. Moga-moga Allah golongkan kita bersama golongan yang amanah. Maka yang tidak akan aku ceritakan kepada sesiapa pun. Lalu beliau memasuki satu kebun milik seorang lelaki kaum Ansar. Ternyata di situ ada seekor unta. Ada seekor unta. Ketika unta itu melihat Nabi SAW, ia menangis dan kedua matanya bercucuran air mata. Ya Allah, dia tengok Nabi. Setengah riwayat mengatakan bila dia nampak Nabi masuk ke kebun tersebut, maka unta tu sendiri pergi kepada Rasulullah, tak tunggu Rasulullah datang kepada dia, sambil bercucuran air mata. Ya Allah, sedangkan manusia, sedangkan haiwan pun memiliki hati untuk mengambil keberkatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Manusia yang memang ada memang sama jenisnya dengan Rasulullah. Rasulullah juga manusia, kita juga manusia, tetapi ada golongan yang mencaci Rasulullah, ada golongan yang mencaci ibu bapa Rasulullah, ada golongan yang mencaci para zuriat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini satu benda yang tidak sepatutnya berlaku di kalangan masyarakat kita. Kita nak berselawat ke atas Nabi pun kita dimarahi, sehingga orang golongan ini mengatakan selawat ke atas Nabi ni bid'ah. Kita nak belajar, nak kenal Allah Subhanahu Taala, kita belajar tentang sifat 20 Allah Taala pun, sehingga satu golongan yang membid'ahkan orang ni, bid'ah ni, mereka mengatakan bahawa siapa yang belajar sifat 20 Allah Taala, ini satu golongan yang syirik dan kufur kepada Allah Taala. Sedangkan para ulama mengarang banyak kitab tentang sifat 20, mereka telah mengkafirkan para ulama kita. Subhanallah. Ini satu benda yang sesat, benda yang tidak diajarkan oleh baginda Nabi SAW. Mereka telah membuat bid'ah ke atas Rasulullah SAW. Mereka menuduhkan kita berselawat itu perkara bid'ah, sedangkan mereka yang membid'ahkan orang. Maka mereka telah mendustakan ajaran Rasulullah SAW. Mereka telah mendusta terhadap Rasulullah dan zuriat Rasulullah SAW. Ini perkara yang amat kita sedih, yang amat kita tidak
mahu ada di dalam kepala otak masyarakat sekalian. Jadi kita mohon pada Allah Ta'ala supaya Allah jauhkan daripada akidah-akidah orang yang membida'ah-bida'ah-bida'ahkan. Akidah mereka lain daripada akidah kita. Kita akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang diketuai oleh dua imam besar, iaitu Imam Abu Hasan Asy'ari dan Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Jadi dua imam besar kita ini telah mengajar kita akidah yang sebenar yang dibawa oleh baginda Nabi SAW yang terkenal dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Maka ketika unta itu nampak Nabi masuk ke dalam kebun milik kaum lelaki Ansar itu, ketika itu dia menangis dan kedua-dua matanya bercucuranlah air. Lalu Nabi SAW mendatanginya dan mengusap telinganya. Bila Rasulullah nampak unta tu datang juga kepada Rasulullah, Rasulullah cepat-cepat pergi kepada unta tu dan Rasulullah usap di bahagian belakang lah, kepala unta tu, bahagian telinga. Unta itu pun diam. Lalu baginda Nabi SAW bertanya, siapa pemilik unta ni? Aku tengok unta ni nangis, dia macam ada masalah. Lalu Rasulullah tanya di ladang tersebut, di kebun tersebut, siapa pemilik unta ni? Unta ni milik siapa? Lalu datanglah seorang lelaki daripada kaum Ansar, datang kepada Rasulullah dan berkata, ya Rasulullah, ini milik aku. Beliau bersabda, takutlah kamu kepada Allah Subhanahu Wa Taala mengenai haiwan yang Allah berikan padamu ini. Ia mengadu kepadaku bahawa kamu membuatnya lapar dan kelelahan. Seperti mana yang saya nyatakan, ini hadis yang menunjukkan pengaduan dan rayuan seekor binatang, iaitu unta, mengadu kepada Rasulullah yang mana tuannya telah beberapa hari tidak memberi makan. Bila tak beri makan, tuan dia ni pula suruh dia buat kerja, maka mana ada tenaga. Kita sendiri pun kalau tak makan mungkin tak ada tenaga. Tetapi inilah yang terjadi kepada si unta ini. Maka tidak ada benda lain, dia tak cari benda lain. Maka dia nampak Rasulullah, dia terdiam dan Rasulullah memahami apa yang dikatakan oleh unta tersebut. Maka Rasulullah cakap dekat toke ataupun tuan kepada unta ini, tidakkah kamu takut kepada Allah Subhanahu Taala yang menjadikan unta ini untuk kamu? Maknanya Rasulullah beri amaran kepada tuan unta ni, kamu tak takut ke dengan cara kamu bagi binatang kamu lapar, dengan cara kamu bagi binatang kamu tak makan ni, kamu suruh pula dia buat kerja? Kamu tak takutkah dengan Allah yang menciptakan kamu dan Allah yang menciptakan binatang ini? Subhanallah. Unta mengambil keberkatan, unta mengambil keberkatan, mengambil peluang dengan adanya Rasulullah ketika itu. Unta sendiri pun pergi mengadu kepada Rasulullah. Ini kan kita pula yang sama jenis dengan Rasulullah itu dari kalangan manusia. Kita dibolehkan, para ulama mengatakan dibolehkan untuk kita bertawasul dengan Rasulullah. Tetapi perlu difahami, bukanlah kita minta kepada Rasulullah, Allah, kerana Allah yang dapat memberikan dan Allah lah yang dapat menarikkan segala nikmat-nikmatnya, dan Allah jugalah yang memberi kesihatan, dan Allah juga ialah yang memberi kita sakit. Kita percaya kepada itu. Jadi bila kita percaya kepada itu, dibolehkan untuk kita bertawasul kepada Rasulullah. Ya Allah, aku bertawasul dengan keberkatan yang ada pada Rasulullah. Keberkatan ini apa? Keberkatan ini adalah kebaikan yang ada pada Rasulullah SAW. Untuk engkau kabulkanlah permintaan kami, ya Allah. Kebanyakan para ulama menggunakan kaedah ini, dan alhamdulillah kadang-kadang mereka ini para ulama berjumpa direct dengan Rasulullah, dan Rasulullah mengajar bahawa sebutlah nama aku ketika engkau membaca doa. Maknanya, sebab itu tuan-tuan tengok ketika syarat sah untuk membaca khutbah Jumaat, antara perkara yang perlu disebut ketika membaca khutbah, si khatib ni perlu sebut adalah Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kena sebut selawat. Kerana apa? Allah nak menunjukkan bahawa kemuliaan
di sisi Allah Ta'ala insan yang paling mulia adalah baginda Nabi SAW. Maka ada di kalangan para ulama yang bermimpi dengan Rasulullah, memesan, Rasulullah berpesan nasihat kepadanya, ketika engkau berdoa janganlah sesekali engkau meninggalkan untuk menyebut namaku. Maknanya ketika kita berdoa, tuan-tuan jangan terlupa untuk membaca selawat. Contoh doa yang paling kita boleh buat ketika selepas solat, contohnya alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Itu antara selawat kepada Nabi SAW. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, jadi setakat ini saja perkongsian pada tengah hari ini. Moga-moga ia memberi manfaat. Moga-moga ia memberi keberkatan kepada kita dengan kita membincangkan tentang diri Rasulullah SAW, keberkatan yang ada pada Rasulullah SAW, kebaikan yang ada pada Rasulullah SAW ini menyebabkan kita nanti dikenali oleh Rasulullah SAW di yaumul qiyamah, dan kita juga akan merasai syafaat daripada Nabi SAW, dan juga kita akan dapat minum bersama Nabi di haud Nabi. Haud Nabi ini adalah kolam Nabi SAW. Antara setiap Nabi, Allah berikan pada setiap Nabi ini kolam tersendiri. Maka di antara kolam-kolam itu yang paling besar adalah kolam Nabi SAW, kolam Nabi SAW, yang mana kata guru kami, besarnya panjang kolam Nabi SAW itu panjangnya umpama ke satu tempat memakan masa sebulan, dan lebar kolam Nabi SAW itu umpama kita berjalan ke satu tempat memakan masa selama 1 bulan. Jauh kita nak pergi satu tempat tu makan masa 1 bulan perjalanan. Maka itulah lebar dan panjang keadaan Rasulullah SAW. Dan air yang di dalamnya adalah sangat banyak, yang mana ianya dialirkan daripada syurga Allah yang kekal abadi. Air yang masuk ke dalam kolam Nabi SAW itu adalah air yang datang daripada syurga, mengalir masuk ke kolam Nabi SAW. Dan kata para ulama, cawan-cawan yang berada di tepi-tepi kolam itu adalah seperti mana kita lihat di langit, banyaknya bintang-bintang langit yang tidak dapat kita kira berapa banyak bintang di langit. Dan kolam ini ada 2 tempat. Kolam Nabi SAW ini Allah letakkan pada 2 tempat, iaitu selepas titian sirat. Titian sirat, kita akan harungi titian sirat, Nabi akan tunggu di sana, dan sebelum pintu syurga Allah yang kekal abadi. Maknanya Allah sediakan kolam Nabi ini. Maka kata ulama, orang yang bertakwa dia akan minum daripada kolam Nabi itu bukanlah disebabkan dia haus, tetapi Allah berikan kelebihan kepada dia supaya para ulama ini dapat merasai kenikmatan air yang datang daripada kolam Nabi SAW. Tetapi kalau manusia biasa yang ditakdirkan Allah boleh minum dengan Nabi di kolam Nabi, manusia biasa macam kita, orang yang bertakwa, para solihin, semua mereka ni minum kerana nak merasai kelazatan air tersebut. Tetapi kita macam orang biasa ni, kita minum disebabkan kita haus. Dan kata para ulama, apabila orang biasa ini minum air daripada kolam Nabi SAW, sekali minum, maka ianya orang biasa ni, manusia biasa ini, bila sekali minum, mereka ini tidak akan rasa dahaga ataupun haus selama-lamanya. Subhanallah. Ini adalah nikmat yang Allah berikan kepada kita. InsyaAllah kita akan kongsikan lagi pertemuan kita di hari yang lain ataupun hari esok. Tengok macam mana, InsyaAllah dengan keberkatan kita membaca hadis Nabi
dan kita mendengar hadis Nabi. Moga-moga Allah menjadikan kita ini orang-orang yang dapat berkumpul bersama Nabi SAW, sama ada di dalam syurga ataupun beratur bersama Nabi untuk masuk ke dalam syurga. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma taqabbal taubatina ya Allah. Allah, terimalah taubat-taubat kami ya Allah. Allahumma afina fi badanina ya Allah. Allahumma afina fi sam'ina ya Allah, sihatkanlah pendengaran kami ya Allah. Allahumma afina fi basarina ya Allah, sihatkanlah penglihatan kami. Allahumma ya dafi'al ya Allah, hapuskan, jauhkan kami, jaga kami daripada bala bencana ya Allah. Allahumma ya dafi'al waba ya Allah, jauhkan kami daripada wabak ini ya Allah. Allahumma ya dafi'al fahsya ya Allah, jaga diri kami ini yang tidak elok ya Allah. Idfa'anna kulli bala ya Allah, maka jagalah kami ya Allah daripada bala bencana. Idfa'anna kulli waba ya Allah, jagakanlah kami daripada wabak ini ya Allah. Ya Allah, kau pendekkanlah tempoh cuti ini ya Allah. Bukan kerana apa ya Allah, kerana mungkin susah kepada kami ya Allah. Kami sedar ini adalah ujian daripada Engkau ya Allah. Ya Allah, kurangkanlah tempoh wabak ini menular di seluruh negara ya Allah. Kurangkanlah pesakit-pesakit yang terkena dengan wabak ini ya Allah. Bagi yang telah terkena ya Allah, sembuhkanlah mereka seperti sedia kala ya Allah, kerana mereka juga merindui keluarga-keluarga mereka ya Allah. Dan kami yang sihat walafiat ini ya Allah, kekalkanlah kesihatan kami ya Allah. Ya Allah, kami berlindung dan bertawassul dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan izinkanlah mulut kami ya Allah untuk melafazkan zikir-zikir yang memuji-Mu ya Allah, dan izinkanlah lidah kami untuk melafazkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam ya Allah setiap hari, walaupun bilangannya sedikit ya Allah, akan tetapi mudahkanlah urusan kami, mudahkanlah lidah kami untuk melafazkan kedua-duanya ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ampunkan kami semua ya Allah. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka Wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam tasliman katsira walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf kalau terkasar bahasa. Mohon tuan-tuan yang mendengar dan melihat ini, kalau yang berilmu, tolong komen sedikit di bawah tu kalau ada kekurangan pada perbahasan saya ni, tolong tokok tambahlah, kerana saya juga dalam proses pembelajaran. Saya akhiri dengan aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.